Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita masih lagi dalam subtopik 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Kita ingat semula kebarangkalian suatu peristiwa A, ya. Kita untuk dapat kebarangkalian ini adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa A per bilangan jumlah kesudahan bagi ruang sampel. Di mana kesudahan suatu peristiwa ini sebenarnya mesti berada di antara sifar hingga 1. Okey, sifar ini maksudnya tidak akan berlaku langsung lah. 1 ini confirm jadilah, okey. So di antara itulah, ya. Kurang daripada 1 lah atau sama dengan 1. Tidak boleh lebih daripada 1, ya. Kebarangkalian satu peristiwa itu adalah sifar apabila peristiwa itu tidak akan berlaku dan sama dengan 1 apabila peristiwa A pasti berlaku. Okey, bagaimana anda membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung? Kita lihat kepada rangsangan minda yang ketiga. Kali ini standard pembelajaran kita adalah membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Senang cerita kita nak mencari kebarangkalian berdasarkan rumus lah. Rumus, ya. Okey, ini tujuan kita. Langkah kita yang akan terlibat di sini adalah kita lambungkan sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil secara serentak. Okey, kita lambung serentak dua-dua. Tangan kiri pegang dadu atau tangan kanan pegang shilling, kita lambung serentak. Kita akan lengkapkan jadual ini untuk mencatat semua kesudahan yang mungkin. Okey. Lepas tu daripada jadual ini kita akan nyatakan ruang sampel bagi uji kaji di atas. Semua ni kita panggil eksperimen ataupun uji kaji. Selepas itu kita akan menyatakan kebarangkalian dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung di bawah. Yang pertama, mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Kedua, mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Yang ketiga, mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Okey. Okey, ini kita punya jadual tadi. Okey, kita lihat ya. Pertama kita ada dadu. Kesudahan di sini kita ada dadu dan shilling, ya. Peristiwa kita adalah dadu dan shilling. Di mana dadu ini kita akan dapat 1 hingga 6. Manakala shilling kita boleh dapat angka atau gambar. Ya, angka atau gambar. So kita buat jadual macam inilah, dia bagi kan. So, kita mungkin akan dapat gabungan 1 daripada dadu, angka daripada shilling. Just lengkapkan jadual ni. 1A. Mungkin 2A. 3A. Atau mungkin 4A. Atau mungkin 5A. Atau mungkin 6A. Di mana A ni angka. Ha? Mungkin juga kita dapat gabungan 1 dan gambar shilling. 1G. 2G. Dan seterusnya sehingga 6G. Okay, ini semua adalah senarai kesudahan bagi ruang sampel kita, ya, untuk peristiwa bergabung lambungan dadu dan shilling ni. So, daripada jadual di atas, ruang sampel kita guna huruf S sama dengan curly bracket, salin semua ni, kita ada 12 kesudahan, salin semua sampai 6G. Ya. So, kita punya bilangan ruang sampel, bilangan kesudahan bagi ruang sampel adalah 12. Tulislah macam ni, ya. NS sama dengan 12. Selepas tu, soalan yang pertama, dia minta senarai kesudahan mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka. Dan angka, ya. Cikgu nak tekankan di sini, kita guna highlight lah. Kita nak nombor genap dan angka. Kita ada dan. Maksudnya wajib ada gabungan ni. Wajib. Kita nak dan. Dua-dua ni mesti dipenuhi. Sebab itu kita guna dan. Okey. Kalau kamu belajar set sebelum ni, cikgu nak kaitkan jugalah. Kalau kamu belajar set sebelum ni, kalau kamu nampak dan, sebenarnya dia adalah persilangan ataupun intersection. Tapi tak apa. Jangan fikir yang tu dulu. Cikgu nak kamu fokus untuk istilah dan dulu. Okay, dan, ya. Nombor genap dan angka. Ini jawapan kita lah. Okey, nombor genap kita lihat, ya, jadual. Nombor genap kita ada 2, 4 dan 6. Okey, cikgu guna highlight, ya. Kita ada 2, 4, 6. Tapi kita nak dan angka. Wajib ada angka. Ni angka. So, di sinilah
2A, 4A, 6A. Okey, ni 3 ni je yang kita nak. Cikgu andaikan peristiwa ini adalah peristiwa X. Ya. Kamu nak guna huruf A pun boleh, B pun boleh, Z pun boleh, suka hatilah. Tapi kita tak boleh guna huruf S. S adalah ruang sampel. S adalah ruang sampel. Kalau kita belajar set, S inilah kita punya set semester. Okey? Dalam tu. So, X ini berada daripada senarai ruang sampel ni tadi. Yang mendapat nombor genap dan angka. So, 3 ni. 2A, 4A, 6A. Ya? So, bilangan kesudahan bagi peristiwa X kita adalah 3. Ingat peristiwa X ini dalam kita punya ruang sampel. Bukan peristiwa baru. Dalam senarai ruang sampel ni. Kita ada 3 sahaja. Maka kita tahu kebarangkalian bagi peristiwa X adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa X per bilangan kesudahan daripada ruang sampel, iaitu 3/12. Wajib dipermudahkan 1/4. Okey? Okey, next soalan kita. Senarai kesudahan mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Lagi sekali, kita gunakan istilah dan. Tengok ya, nombor perdana dan gambar. Okey, dan ya, wajib ada kedua-dua ni dipenuhi. So, nombor perdana, maksud nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri dan nombor 1. So, sekurang-kurangnya kamu kena ada 2 faktor. 1 bukan nombor perdana. Kita mula dengan 2. 2, 3, okey, 4 bukan nombor perdana, okey, 5. So, kita 2, 3, 5. Dan gambar. Okey, ni gambar. So, kita lihat dia punya persilangan di sini. 2G, 3G, 5G. Kan cikgu sebut tadi kalau dan kan kita sebenarnya persilangan. Tengok ni di sini. Ya. So, sebab tu cikgu senaraikan dia 2G, 3G, 5G. Tapi kali ni cikgu guna huruf Y. Okey. Terpulang pada kita nak guna huruf apa pun. Yang penting jangan huruf S. So, kita guna huruf Y pula. Next. Bilangan kesudahan peristiwa Y adalah 3. NY adalah 3. Kebarangkalian Y. Probability of event Y. Itu maksud dia. Ya. PY ni maksudnya probability of event Y. Ya. Kebarangkalian peristiwa Y adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa Y per bilangan ruang sampel 3/12 sama dengan 1/4. Okey, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, senarai. Dia minta senarai kesudahan tau. List semua ni. Kita kena list. Baru kita kira. Ya. Senarai kesudahan mendapat nombor yang kurang daripada 3. Kurang daripada 3. Maksudnya 3 tak termasuklah. Dan angka. Kita nak angka dalam lambungan shilling. So, kurang daripada 3 tak termasuk 3. Kita ada 1, 2 dan angka. So, persilangan di jadual ini 1A dan 2A. Cikgu kali ni cikgu guna huruf Z. X, Y, Z jadinya tadi ya. So, Z kita 1A, 2A. Masih guna simbol kurangan yang sama ni. Curly bracket ni. Curly bracket ni kena guna. Bilangan kesudahan bagi peristiwa Z ada 2. Dan kebarangkalian untuk peristiwa Z adalah 2/12 iaitu 1/6. Jangan lupa mesti kita permudahkan. Simplify. Okay? Next soalan kita. Hitung hasil darab kebarangkalian. Dia minta kita hitung. Ya? Mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Okey, yang slide sebelum ni tadi, kita guna kaedah senarai kesudahan. Kita senaraikan kesudahan, kita kira. Ikut soalan dia. Okey, soalan yang C, dia minta kita hitung hasil darab bagi yang diberi. Soalannya sama dengan yang tadi. Mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Soalan dia sama dengan yang tadi, cuma kaedah berbeza. Kali ini dia minta kita darab kebarangkalian. Okey. So, untuk kita mendarab, mendapat nombor genap dalam lambungan dadu. Okey, genap 2, 4, 6. Daripada senarai ini, 2, 4, 6, kita ada 3 nombor genap daripada jumlah 6 kesudahan. Betul tak? 1 hingga 6 ada 6 kesudahan. Angka pula, angka sini 1 daripada 2 kesudahan. 1 daripada 2 kesudahan. So, kita boleh dapat angka atau gambar. Okey. So, dia nak kebarangkalian genap lambungan dadu darab
Kebarang kalian, angka bagi lambungan shilling, 3/6 darab 1/2. Kita dapat 1/4. Okey? Okey ya. So next kita lihat mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Okay, nombor perdana seperti cikgu sebut tadi 2, 3, 5. Kita masih ada 3/6 dan gambar dalam lambungan shilling, gambar ni satu daripada dua kemungkinan, 1/2 lah, ya. Okey, kita nak P kebarang kalian nombor perdana lambungan dadu darab kebarang kalian gambar lambungan shilling. Kita buat darab ya sebab soalan minta kita darab ni. Kaedah yang dia nak kita darab ya. Sebab tu kita darab. 3/6 darab 1/2 iaitu 1/4. Ya. Next, mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam lambungan dadu. Kurang daripada 3, 1 dan 2. So, kita ada 2 daripada 6, 2/6. Dan angka dalam lambungan shilling, angka 1/2. Okay, kita kena darabkan ni. Ya. So, kebarang kalian nombor kurang daripada 3 lambungan dadu darab kebarang kalian angka lambungan shilling adalah 2/6 darab 1/2 iaitu 1/6. Okey. So, kita lihat ya. Kaedah yang tadi B, kaedah B tadi, ni kaedah B. Kita menyenaraikan kesudahan, ya. Kita menyenaraikan semua kesudahan, lepas tu kita buat pengiraan PX. Untuk kaedah yang ini, dia minta kita buat hasil darab kebarang kalian. So, kita kena tengok soalan lah, tapi kita nak tengok sama tak hasil dia tengok. Bila kita guna kaedah senarai dan darab, jawapan kita sama. 1/4 dan 1/4. Sama, jawapan kita sama. 1/4, 1/4 ya, untuk peristiwa X tadi. Okey, bila soalan kedua, untuk peristiwa Y pun sama 1/4 bila kita senaraikan. Dan ini kita guna kaedah rumus darab 1/4. Untuk peristiwa Z kita, iaitu nombor kurang daripada 3 ni, 1/6. Di mana kita guna rumus pun kita dapat 1/6. Hasil dia sama. Okay. Daripada rangsangan minda ini kita dapati bahawa kebarang kalian persilangan, cikgu sebut tadi persilangan kan sebab kita guna istilah dan. Okey. N lah kalau pada DLP bila nampak istilah dan, N ni itu adalah persilangan melibatkan darab ya. Kebarang kalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar ya adalah sama dengan hasil darab kebarang kalian A dan kebarang kalian B untuk peristiwa tak bersandar. Ya, kalau persilangan kita boleh darab. Ya. Secara generalisasi, hukum pendaraban kebarang kalian. Kita namakan dia hukum pendaraban kebarang kalian. Ialah P in bracket A dan B. Okey? Ialah PA darab PB. Darabkan sahaja. Kita lihat contoh. Sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel dengan huruf PAMERAN dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okey. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus kebarang kalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kamu kena lihat soalan. Soalan minta kita tentu sahkan konjektor rumus kebarang kalian. Okey. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. So, kita lihat penyelesaian kita. Hukum pendaraban. P. Kebarang kalian lah. P ni kebarang kalian. Jangan confuse. P sini probability. Ataupun kebarang kalian mendapat huruf P. Kita guna hukum pendaraban ni. Sebab dia adalah peristiwa tak bersandar ya. Satu kita ada huruf. Yang G kita ada nombor. Untuk mendapat huruf P daripada pameran. 1 daripada 7 kad. 7 keping kad kan? So, mendapat huruf P adalah 1/7. Okey? Kebarang kalian mendapat nombor genap daripada kotak G. Nombor genap kita ada 6 dan 8. So, 2/5. Sebab 5 keping kad kan? 2/5. Okey. So, kebarang kalian mendapat huruf P dan nombor genap. Ya. P
P persilangan genap, 1/7 darab 2/5. Hukum pendaraban dia kan? Kita dapat 2/35. Okey? Kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin daripada 2/35 ni. So, kesudahan yang mungkin semuanya, kita boleh dapat adalah gabungan P dan 6. Okey? P dan 6 atau P dan 8. Inilah dia kesudahan kita semuanya. P dan 6, P dan 8. Okey, di mana bilangan ruang sampel kita ni kamu kena ingat semula cikgu punya video sebelum ni lah, ya. Untuk kita dapatkan peristiwa A, iaitu peristiwa daripada kotak F, kita ada 7 kesudahan, 7. Di mana peristiwa di kotak G ada 5, sebab tu cikgu darab 7 darab 5, kita dapat 35, ya, 35. So, kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap di sini adalah 2/35. Sebab daripada senarai kesudahan yang mungkin ni ada 2. Ruang sampel 35. Kita dapat jawapan 2/35. Bila kita guna kaedah menyenaraikan ini, kita dapat 2/35. Bila kita guna hukum pendaraban, kita tetap dapat 2/35. Okey, maka terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. Istilah dia tentu sahkan kan? So, kita kena buatlah. Dia minta kita tentu sahkan rumus dengan senaraikan kesudahan yang mungkin. Kena buat dua-dua. Okey? So, kita punya secara umum, bila kita ada suatu peristiwa, kebarangkalian ni, contoh kita ada A persilangan B persilangan C. Kamu harus tahu untuk kamu punya silibus, gabungan peristiwa dia bukan had kepada 2 peristiwa, tapi boleh jadi 3 peristiwa. So, kalau kamu ada kebarangkalian peristiwa A dan B dan C, sebenarnya dia hanyalah hasil darab PA darab PB darab PC. Okey, terus darab sahaja kebarangkalian setiap satu peristiwa untuk dapatkan kebarangkalian bagi semua kesudahan dia ni. Ya. So, di akhir pembelajaran ini kamu dah mahir menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung dengan kaedah menyenaraikan kesudahan peristiwa dan juga menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian. So, kamu kena hitung kebarangkalian bergantung kepada kehendak soalan. Kalau soalan minta kamu guna hukum pendaraban, guna hukum pendaraban. Kalau guna menyenaraikan, gunakan menyenaraikan. Okey? So, hukum pendaraban kebarangkalian ialah PA darab PB. Ingat, kalau dan itu adalah persilangan di mana persilangan merujuk kepada operasi darab. Okey? Dan kalau kamu ada 3 peristiwa, jangan takut, sama sahaja kaedah dia. Kalau A persilangan B persilangan C, ya, A dan B dan C, itu hanyalah darab ketiga-tiganya. Okey? So, cikgu harap video kali ini membantu kamu. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.